Dan ketahuilah, antara dunia dan akhirat itu berlawanan. Seumpama dua orang wanita yang bermadu. Satu orang lelaki, dia kahwin dua orang perempuan. Kalau dia baik dengan isteri yang pertama, isteri yang kedua akan terasa hati. Kalau dia baik dengan isteri kedua, isteri pertama akan terasa hati. Jadi dunia dengan akhirat ni macam tu juga. Kalau kita lebih pada dunia, akhirat terlepas. Kalau kita lebih sangat akhirat, dunia pun terlepas. Maksudnya dua-dua isteri pun kita nak jaga. Kena pandai seimbang. Dan seumpama dua daun neraca, macam timbang macam dacin. Kalau satu berat, satu ringan. Bagi berat belah ni pula ringan. Dunia dan akhirat tu tadi. Jadi kena seimbang. Seumpama masyriq dan maghrib, seumpama timur dan barat. Kalau kita bergerak ke arah timur, kita dah menjauhi barat. Bergerak ke arah barat, kita dah menjauhi timur. Macam itulah dunia. Seumpama dua bekas kosong yang berisi air. Dua-dua ni kosong, satu ada air. Kita tuang ke sini, dah kurang dah belah sini. Kita ambil sini, tuang sini pula, sini dah kurang. Macam itulah dunia dan akhirat. Jadi orang yang tak kenal kehinaan dunia, kekotoran dunia, dan kecampur bauran kelazatan dengan kesakitannya, kemudian keseraman apa yang kelihatan bersih dari dunia itu, maka orang itu adalah manusia yang telah rosak akal. Kalau kita tak tahu nilai dunia tu tadi, dan kita tak faham, tak hayati, kita ni, kata Imam Ghazali, termasuk dalam golongan orang yang dah rosak akal. Orang yang mengetahui hal ini seluruhnya, tetapi tidak memilih akhirat dari dunia, maka adalah tawanan syaitan. Maka bagaimanakah dihitung termasuk dalam barisan ulama? Orang yang tingkatannya demikian. Kita duk kata dia tu ulama, tengok-tengok cenderung pada dunia. Kata Imam Ghazali, tak layak ulama tu. Berkata Sa'id Al-Musayyab, apabila engkau melihat orang yang berilmu mendatangi amir-amir, mendatangi para pemimpin, maksudnya selalu duduk dengan pemimpin itu tadi, maka itu adalah pencuri. Biasanya orang berilmu kalau dia bergaul banyak, berlebih dengan pemimpin, dia pun akan terpengaruh dengan pemimpin. Kecualilah pemimpin itu pun orang yang soleh juga. Sebagaimana Hasan Al-Basri ulama dengan pemimpinnya Umar Abdul Aziz. Sebagaimana Imam Al-Ghazali ulama dengan pimpinannya Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Dua-dua orang soleh, nyatu cantik. Kita ringkaskan, masa pun mencemburui kita. Berkata Yahya bin Ma'az Ar-Razi, wahai segala ahli ilmu, wahai ulama lah, ringkas cakap tadi, istana kamu seperti istana Kaisar Romawi. Kaisar ni maharaja Rom. Rumah kamu seperti rumah Kisra Parsi. Kisra ni maharaja Parsi. Pakaian kamu seperti pakaian golongan Zahiriyah. Kasut kamu, sepatu kamu seperti sepatu Jalut. Kenderaan kamu seperti kenderaan Harun. Tempat makan kamu seperti tempat makan Fir'aun. Perbuatan kamu seperti perbuatan orang jahiliyah, dan mazhab kamu seperti mazhab syaitan. Maka di manakah syariat Muhammad itu? Jadi pada zaman Yahya bin Ma'az ni, dia tengok ulama ramai, tapi dalam ramai-ramai ulama tu, ramai yang dah cenderung pada keduniaan. Pakat nak kumpul kekayaan, kesenangan, kemewahan je lah. Dia keluar kata-kata yang macam ni. Janganlah anda menyangka bahawa meninggalkan harta kekayaan sahaja sudah mencukupi untuk menghubungkan diri dengan ulama akhirat. Sebab mencari kemegahan itu lebih lagi membawa kemelaratan daripada harta. Ini satu golongan lagi pula. Sekali imbas kita tengok, dia memang tak terpengaruh dengan harta, dengan kemewahan, dengan kesenangan dunia tak terpengaruh. Pakaian pun biasa, nampak biasa lah, buruk-buruk je. Rambut pun tak berapa nak bersikat, nampak biasa lah. Yang tu pun bahaya juga.
Sebab apa? Dia ada target yang lain. Dari segi harta dia tak dapat, tak apa. Tapi dia nak sanjungan orang. Dia nak orang memandang dia, oh dia tu bagus, tak terpengaruh dengan harta. Tengok pakaian pun buruk, kasut pun buruk, rupa pun tak terurus, bagus dah dia tu, zuhud dah nampaknya. Itu bukan. Itu dia nak cari sanjungan orang. Yang tu lagi bahaya berbanding orang yang cari harta. Siapa yang kata? Kata Imam Ghazali. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Barang siapa menuntut ilmu di antara ilmu pengetahuan yang menuju kerelaan Allah untuk memperoleh harta benda duniawi, maka orang itu tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Ini kepada orang-orang yang ada ilmu agama, tapi dia tujuan dia nak cari kesenangan duniawi. Orang jenis ini tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Dapat masuk syurga atau tidak? Boleh jadi masuk syurga juga. Cuma pada hari kiamat, hari kebangkitan tu tadi, dia tak dapat cium bau syurga. Sedangkan orang-orang soleh yang lain, masa hari kebangkitan tu dah dapat cium dah. Dah dapat cium dah bau syurga tu. Dan yang terakhirnya, kisah satu orang laki-laki. Dia ini hidup pada zaman Nabi Musa. Bahkan dia adalah orang suruhan Nabi Musa. Tapi dia telah menggunakan ilmu dia tentang apa perkataan-perkataan Nabi Musa ni tadi untuk dapat kesenangan-kesenangan duniawi, maka dia telah dikutuk oleh Tuhan. Kemana-mana pun dia kata, oh Nabi Musa cakap begini. Dia ceritakan Nabi Musa kepada aku begini. Dia cerita tu benda bagus dah, benda agama. Tapi tujuan dia nak cari kesenangan dunia. Dia duk bawa, dia kata ni Nabi Musa cerita, ni Nabi Musa cerita gini-gini, orang pun bagi duit kat dia. Lama-kelamaan dia jadi orang kaya. Hidup kaya raya. Tiba-tiba satu hari hilang. Senyap. Nabi Musa pun heran, mana dia orang yang dia suruh ni tadi? Senyap. Dia tanya pada orang-orang pun tak tahu. Tak tahu, hilang masa pulang ni, tak tahu ke mana. Sampailah suatu hari yang lain, datanglah satu orang laki-laki kepada Nabi Musa. Dia bawa seekor babi, dan pada leher babi itu ada tali hitam. Nabi Musa tanya ke orang tu tadi, kamu kenal tak pesuruh aku dulu? Yang aku suruh duk sampaikan kepada orang lain mengajar-mengajar tu, dah lama tak jumpa, mana dia pergi? Kalau kamu nak tahu, pesuruh kamu tu ni. Dia tunjuk babi tu tadi. Dialah babi ini. Nabi Musa pun terkejut. Orang suruhan dia yang duk sampaikan ilmu-ilmu yang dia ajarkan, tiba-tiba jadi khinzir. Jadi Nabi Musa pun berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhanku, aku bermohon ke hadratmu, kembalikanlah orang ini kepada keadaannya yang asal, supaya dapat aku bertanya, apakah musibah yang telah menimpa dirinya. Jadi jawab Allah melalui wahyunya kepada Nabi Musa, sekiranya engkau meminta kepada aku apa yang telah diminta oleh Adam atau lebih kurang lagi, tidak juga aku perkenankan. Allah tak kenal. Tetapi aku khabarkan kepada kamu, mengapa aku berbuat begitu. Yang tukar orang ni jadi khinzir tadi adalah disebabkan orang itu mencari dunia dengan agama. Yang dia bawa cerita tu memang cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa cerita, dia tolong sampaikan kepada orang lain, tapi niat dia salah. Niat dia nak cari kesenangan dunia. Dia dapat kesenangan dunia, tapi akhirnya dia kutuk oleh Tuhan, dia rubah menjadi babi. Itu cerita dia. Dia cerita ni sebagai pengajaran. Dia bukan hadis. Dia bukan hadis ya. Cerita-cerita riwayat sahaja. Tadi dah terakhir lah. Yang ni terakhir, yang kedua. Sebab ada satu lagi. Surah Al-Qasas ayat 78 dan 80. Maksudnya, lalu dia keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini berkata, aduhai, kiranya lah kami mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia beruntung besar. Tetapi orang-orang yang berpengetahuan berkata, malang nasib kamu. Pahala dari Tuhan lebih baik untuk orang yang beriman. Maka kita selalu terfikir, oh seronoknya jadi macam dia. Orang kaya, paip, buka air pun emas. Kereta banyak puluh-puluh biji.
isteri ramai, anak cucu ramai. Kalau dia tak kerja pun 3-4 keturunan tak payah kerja pun boleh hidup mewah. Untungnya jadi macam dia. Seolah-olah macam Qarun lah. Untung kereta mahal, ke mana-mana orang sanjung, duit banyak, boleh buat kenduri selalu. Untungnya jadi dia. Itu kata orang-orang yang hendakkan keduniaan. Tapi kata-kata orang yang berilmu, malang nasib kamu. Pahala daripada Tuhan lebih baik daripada kekayaan kita di semua. Jadi rasanya perkongsian kita hari ini sekadar itu saja. Kita hanya sempat melihat ciri yang pertama bagi ulama akhirat. Dalam pelajaran yang akan datang, insya-Allah, jika diizinkan bertemu lagi, kita akan tengok ciri-ciri yang lain. Sungguh pun kita belajar tentang ulama, tapi sebenarnya ciri-ciri ini kena dengan kita juga. Walaupun kita bukan ulama, sama saja. Kalau yang pertama tadi, adakah kita cenderung pada keduniaan, ataupun kita ni cenderung pada keakhiratan? Jadi saya mohon berbanyak-banyak maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan. Ini sekadar perkongsian, bukanlah hendak mengajar pun, sekadar perkongsian. Saya mohon banyak-banyak maaf. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.